Pindaan 2013, bacaan kali yang kedua. Silakan Mak Menteri. Tuan Ketua, saya mohon mencadangkan rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda kanun keseksaan dibacakan kali yang kedua sekarang. Tuan Ketua, kegiatan kumpulan jenayah terancang yang semakin berleluasa semenjak kebelakangan ini telah menimbulkan kegusaran masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat peningkatan kadar jenayah di seluruh negara, terutama sekali jenayah yang melibatkan senjata api. Kejadian jenayah ini dilakukan oleh kumpulan kongsi gelap yang menjadi semakin berani hingga menconteng dinding balai polis. Selain itu, terdapat juga penjenayah yang menjadi pembunuh upahan. Masyarakat kini tidak lagi merasa selamat untuk berada di tempat awam susulan daripada beberapa serangan ke atas anggota kumpulan jenayah terancang yang dilakukan oleh anggota kumpulan pesaing. Persaingan dan pembunuhan yang berlaku di tempat awam mengejutkan masyarakat. Kerajaan sememangnya mengambil berat dan memandang serius perkara ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap anggota kumpulan jenayah terancang ini melalui kerangka perundangan yang komprehensif yang meliputi bukan sahaja pindaan kepada kanun keseksaan tetapi juga pindaan kepada kanun tata cara jenayah, akta keterangan, akta kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2012, akta bahan-bahan kakisan dan letupan dan akta senjata berbahaya 1958, Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953, Akta Loteri 1952 dan Akta Pertaruhan Pool 1967. Pindaan yang komprehensif ini akan menyediakan satu ekosistem yang mantap bagi menangani kumpulan jenayah terancang. Pindaan kepada kanun keseksaan ini meliputi beberapa perkara, iaitu memperkukuh kanun keseksaan dengan kesalahan baru yang disasarkan pada kumpulan jenayah terancang, menambah kesalahan 6A iaitu kesalahan berhubung dengan keganasan, peruntukan berkenaan kesalahan seksual dan perbuatan keganasan oleh pasangan yang meliputi beberapa kesalahan baru dan juga menaikkan penalti bagi kesalahan sedia ada dan menaikkan penalti bagi kesalahan yang berhubungan dengan khianat. Pindaan khusus berkenaan kumpulan jenayah terancang ialah seksyen baru 130X, 130Y, 130Z, 130ZA, 130ZB dan 130ZC yang dimasukkan dalam bab 6B untuk mewujudkan kesalahan tambahan seperti melindungi, bergaul, merekrut atau mengambil bahagian dalam kumpulan jenayah terancang serta menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan aktiviti jenayah terancang. Kesalahan-kesalahan baru ini diwujudkan bagi menunjukkan ketegasan kerajaan dalam menangani jenayah terancang. Sebelum ini, kita harus menunggu mereka melakukan kesalahan seperti membunuh, mengugut dan sebagainya. Barulah kita boleh mengambil tindakan. Dengan adanya pindaan ini sebagai contohnya, penglibatan melalui pergaulan sahaja merupakan satu kesalahan dengan sendirinya tanpa perlu menunggu kesalahan lain dilakukan. Seksyen 130ZC pula memperuntukkan secara khusus penalti sekiranya kumpulan jenayah terancang atau mana-mana anggota kumpulan jenayah terancang disabitkan dengan kesalahan di bawah kanun keseksaan atau mana-mana undang-undang bertulis yang lain, penaltinya akan digandakan berasaskan penalti maksimum yang diperuntukkan untuk kesalahan tersebut dan juga boleh dikenakan sebatan. Bab 6B juga dijadikan kesalahan keselamatan melalui pindaan kepada jadual kepada Akta Kesalahan Keselamatan
Langkah-Langkah Khas 2012. Seksyen 107 juga telah dipinda dengan memasukkan huraian dan misalan baru berhubung dengan seseorang yang mendalangi sesuatu kesalahan. Dengan adanya huraian ini, maka adalah lebih jelas untuk mengaitkan mana-mana ketua jenayah terancang sebagai pensubahat yang hanya bertindak sebagai perancang atau dalang kepada sesuatu kesalahan salah. Kesalahan yang dilakukan oleh kumpulan jenayah terancang amat sukar untuk dikaitkan dengan dalangnya sebelum ini. Seksyen baru 411A juga telah dimasukkan, iaitu kesalahan baru menerima faedah yang diperoleh daripada aktiviti jenayah kumpulan jenayah terancang yang membawa penalti pemenjaraan bagi tempoh sehingga 6 tahun. Peruntukan ini dimasukkan kerana ramai pihak sebelum ini mengaut keuntungan dengan memberikan perlindungan atau menyokong aktiviti jenayah kumpulan jenayah terancang tersebut. Seksyen 130V juga telah dipinda bagi menaikkan hukuman daripada maksimum 5 tahun penjara kepada 20 tahun penjara dan memasukkan anggapan berhubung menjadi ahli kepada kumpulan anggota jenayah terancang. Bab 6A juga telah dipinda dengan memasukkan seksyen baru 130QA bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan baru menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan perbuatan keganasan. Pengalaman getir serangan pengganas di Lahad Datu telah mendedahkan rantaian cara para pengganas beroperasi dan kaedah suapan merupakan satu cara yang digunakan oleh pengganas untuk menjayakan misi mereka. Mereka juga menerima suapan untuk memudahkan dan membolehkan perbuatan keganasan akan dihukum mati jika perbuatan ganasan tersebut menyebabkan kematian, dan dalam kes yang lain akan dihukum tidak kurang daripada 7 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun, boleh juga dikenakan denda. Kerajaan amat memandang serius berkenaan perbuatan mendedahkan maklumat oleh mereka yang memperoleh maklumat ketika menjalankan tanggungjawab atau melaksanakan fungsi mereka di bawah mana-mana undang-undang bertulis, dan juga mereka yang menerima maklumat tersebut dan mendedahkannya kepada orang lain. Sehubungan dengan itu, satu seksyen baru 203A telah dimasukkan bagi memperuntukkan satu kesalahan baru, iaitu mendedahkan maklumat yang membawa penalti denda tidak lebih daripada RM1 juta atau pemenjaraan bagi tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Kerajaan juga bercadang meminda Seksyen 223 bagi memasukkan Subseksyen 2 yang baru bagi menggandakan hukuman sekiranya perbuatan tersebut dibuat bagi memudahkan atau membolehkan apa-apa perbuatan keganasan atau aktiviti jenayah terancang. Pindaan ini penting bagi mengelakkan kejadian yang berlaku di Mahkamah Seksyen Jalan Duta, di mana seorang banduan telah berjaya melepaskan diri dengan membuka gari dan memanjat pagar mahkamah ketika pihak polis membawa para tahanan ke mahkamah. Di Seremban pula, 3 orang pegawai polis telah dituduh atas tuduhan kecuaian sehingga menyebabkan tahanan kes dadah terlepas. Beberapa peruntukan berkenaan kecederaan juga telah dipinda bagi memantapkannya. Antaranya ialah pindaan bagi peranggan 320H untuk menurunkan batas 20 hari yang ditetapkan bagi menentukan kecederaan parah kepada 10 hari. Pindaan ini seiring dengan pembangunan teknologi perubatan masa kini. Pindaan lain pula ialah berkenaan kecederaan yang disebabkan oleh senjata terjadual yang ditetapkan oleh Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. 2 seksyen telah dipinda, iaitu Seksyen 324 dan 326 untuk memasukkan jenis kecederaan baru ini.
Penalti di bawah Seksyen 324 juga telah ditingkatkan kepada 10 tahun. Kedua-dua pindaan tersebut bertujuan untuk meliputi kecederaan yang selalunya dilakukan oleh kumpulan jenayah terancang apabila berlakunya pergaduhan sesama mereka. Walau bagaimanapun, pindaan tersebut bersifat umum dan tidak dihadkan kepada kumpulan jenayah terancang sahaja. Kerajaan amat memandang serius perbuatan keganasan yang dilakukan oleh pasangan yang berkahwin terhadap pasangannya. 2 seksyen baru telah dimasukkan bagi meningkatkan penalti yang lebih tinggi sekiranya kecederaan dilakukan oleh pasangan atau sekiranya kekerasan jenayah dilakukan oleh pasangan. Seksyen baru 326A berkenaan kecederaan telah menetapkan bahawa pasangan yang disabitkan di bawah Seksyen 323, 324, 325, 326, 334 atau 335 akan dihukum dengan pemenjaraan selama 2 kali ganda tempoh hukuman maksimum yang ditetapkan di bawah seksyen di mana dia disabitkan. Manakala Seksyen 352A berkenaan kekerasan jenayah telah menetapkan bahawa pasangan yang disabitkan akan dihukum dengan pemenjaraan sehingga 6 bulan dan boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Kedua-dua peruntukan yang dicadangkan ini meliputi kedua-dua pasangan iaitu suami dan isteri. Baru-baru ini terdapat banyak kes di mana isteri memukul suami. Sebagai contohnya, kes yang berlaku di Mahkamah Syariah Putrajaya iaitu ketika proses sul sedang dijalankan, isteri telah mencederakan suaminya. Pindaan ini diharap dapat melindungi pasangan yang dianiaya daripada terus menanggung kesengsaraan mereka. Kerajaan memandang berat kesalahan rogol yang dilakukan secara berkumpulan sejak kebelakangan ini. Sebelum wujudnya kesalahan ini, mereka yang melakukan perbuatan rogol sebelum ini didakwa secara berasingan di bawah Seksyen 376 Kanun Keseksaan, manakala ahli kumpulan yang berada di tempat kejadian dan hanya membantu perbuatan rogol tersebut akan didakwa sebagai pensubahat kepada perbuatan rogol tersebut. Pihak pendakwaan perlu membuktikan bahawa terdapatnya perbuatan rogol oleh perogol dan juga perlu membuktikan perbuatan subahat oleh pensubahat tersebut. Bagi mengatasi perkara tersebut, satu kesalahan baru berkenaan rogol secara berkumpulan telah diwujudkan. Berdasarkan huraian kepada seksyen tersebut, rogol secara berkumpulan boleh dilakukan oleh seorang atau 2 orang sahaja, manakala mereka yang lain memainkan peranan memegang mangsa bagi membolehkan mangsa dirogol. Berdasarkan huraian tersebut, kesemua mereka akan dituduh di bawah seksyen baru 375B yang membawa hukuman pemenjaraan tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun. Dengan adanya peruntukan baru ini, ia memudahkan pihak pendakwaan untuk membuktikan perbuatan rogol secara berkumpulan terhadap semua ahli kumpulan walaupun ada di kalangan mereka yang tidak melakukan perbuatan rogol memandangkan adanya penggunaan niat bersama. Hukuman di bawah peruntukan ini juga lebih tinggi daripada hukuman di bawah Seksyen 376 memandangkan perbuatan merogol secara berkumpulan adalah lebih keji daripada perbuatan merogol secara bersendirian. Subseksyen 376(2) juga telah dipinda bagi memasukkan 4 hal keadaan yang memberatkan yang baru berhubung dengan hukuman bagi rogol dan juga dengan menaikkan hukuman minimum daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Hal keadaan yang baru tersebut mengambil kira keadaan semasa dan impak kejadian kepada mangsa rogol. Hukuman bagi kesalahan di bawah Seksyen 376B, sumbang mahram, 377CA, rogol menggunakan objek, 377E,
menghasut kanak-kanak melakukan perbuatan kelucahan yang melampau juga telah dinaikkan bagi membuktikan keseriusan kerajaan memerangi jenayah seksual yang keji ini. Had minimum hukuman telah dimasukkan dalam ketiga-tiga seksyen tersebut bagi mengelakkan hukuman yang ringan diberikan. Kerajaan juga mengambil serius jenayah khianat yang dilakukan sejak kebelakangan ini. Sehubungan dengan itu, peruntukan berkenaan dengan khianat telah dikaji semula oleh kerajaan. Melalui rang undang-undang ini, kerajaan mencadangkan untuk menaikkan hukuman bagi Seksyen 426, 427, 428, 430 dan 435 Kanun Keseksaan. Seksyen 429 dicadangkan dimansuhkan apabila Seksyen 430A dan 436 telah diperluaskan skopnya. Rang undang-undang ini disediakan dengan teliti oleh kerajaan dengan mengambil kira semua aspek yang perlu dimenteras dalam memerangi jenayah terancang. Tidak kurang juga isu berkenaan jenayah seksual dan keganasan rumah tangga yang semakin menular dalam masyarakat dan menjadi barah kepada generasi akan datang. Kerajaan amat berkeyakinan bahawa dengan adanya peruntukan baru yang dicadangkan ini akan membuka lembaran baru dalam perundangan negara yang mampu mengatasi dengan izin lakuna yang wujud selama ini. Kerajaan mencadangkan agar rang undang-undang Kanun Keseksaan Pindaan 2013 dibentangkan dalam Dewan yang mulia ini untuk diluluskan. Tuan Yang Ketua, rang undang-undang Kanun Keseksaan Pindaan 2013 terdiri daripada 31 fasal seperti yang berikut. Fasal pertama bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi tajuk ringkas akta yang dicadangkan ini. Fasal 2 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 52A dan 52B ke dalam Akta 574. Seksyen 52A mentakrifkan ungkapan kesalahan tidak berat sebagai suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan bagi tempoh tidak lebih daripada 10 tahun, sementara Seksyen 52B memindahkan takrif sedia ada kesalahan berat dari Seksyen 130U Akta 574. Fasal 3 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 75A ke dalam Akta 574 untuk mengadakan peruntukan bagi pemenjaraan mandatori tidak kurang daripada 2 kali ganda tempoh yang lebih panjang yang dikenakan terdahulu bagi pesalah berulang yang melakukan kesalahan berat. Fasal 4 bertujuan untuk meminda Seksyen 107 Akta 574 untuk memasukkan huraian dan misalan baru berhubungan dengan seseorang yang mendalangi sesuatu kesalahan. Fasal 6 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 130QA ke dalam bab 6A Akta 574 untuk mengadakan peruntukan bagi kesalahan baru menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan perbuatan keganasan. Fasal 7 bertujuan untuk memotong takrif dengan izin serious offence dalam Seksyen 130U. Fasal 8 bertujuan untuk meminda Seksyen 130V Akta 574 dengan menaikkan hukuman daripada maksimum 5 tahun penjara kepada 20 tahun penjara dan memasukkan peruntukan anggapan. Fasal 9 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 130X, 130Y, 130Z, 130ZA, 130ZB dan 130ZC ke dalam bab 6B Akta 574 untuk mewujudkan kesalahan tambahan seperti melindungi, bergaul, merekrut atau mengambil bahagian dalam kumpulan jenayah terancang serta menerima suapan untuk memudahkan atau membolehkan aktiviti jenayah terancang
penalti juga digandakan melalui Seksyen 130ZC. Fasal 10 bertujuan untuk meminda Seksyen 176 Akta 574 untuk menaikkan penalti jika ia berkaitan dengan kesalahan di bawah bab 6B kepada pemenjaraan bagi tempoh sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya. Fasal 11 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 203A ke dalam Akta 574 yang memperuntukkan bagi satu kesalahan baru, iaitu mendedahkan maklumat yang membawa penalti denda tidak lebih daripada RM1 juta atau pemenjaraan bagi tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Fasal 12 bertujuan untuk meminda Seksyen 223 Akta 574 untuk mengadakan peruntukan bagi penalti berganda sekiranya kesalahan dilakukan untuk memudahkan atau membolehkan apa-apa perbuatan keganasan atau aktiviti jenayah terancang. Fasal 13 bertujuan untuk meminda peranggan 320H Akta 574 untuk menurunkan batas 20 hari yang ditetapkan bagi menentukan kecederaan parah kepada 10 hari. Fasal 14 bertujuan untuk meminda misalan dalam Seksyen 322 untuk menurunkan batas 20 hari yang ditetapkan bagi menentukan kecederaan parah kepada 10 hari. Fasal 15 bertujuan untuk meminda Seksyen 324 untuk memasukkan kecederaan yang disebabkan oleh penggunaan senjata terjadual yang ditetapkan di bawah Akta Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 Akta 357 dan meningkatkan penalti daripada 3 tahun kepada 10 tahun. Fasal 16 bertujuan untuk meminda Seksyen 326 untuk memasukkan kecederaan yang disebabkan oleh penggunaan senjata terjadual yang ditetapkan di bawah Akta Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 Akta 357. Fasal 17 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 326A ke dalam Akta 574 yang memperuntukkan bagi hukuman bagi pasangan yang menyebabkan kecederaan. Fasal 18 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 352A ke dalam Akta 574 yang memperuntukkan bagi hukuman bagi penggunaan kekerasan jenayah oleh pasangan. Fasal 19 bertujuan untuk memasukkan Seksyen baru 375B ke dalam Akta 574 yang memperuntukkan bagi kesalahan baru rogol secara berkumpulan yang membawa hukuman pemenjaraan tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun. Fasal 20 bertujuan untuk meminda subseksyen 3762 Akta 574 dengan memasukkan hal keadaan yang memberatkan yang baru berhubung dengan hukuman rogol dan juga dengan menaikkan hukuman minimum daripada 5 tahun kepada 10 tahun. Fasal 21 bertujuan untuk meminda Seksyen 376B Akta 574 untuk menaikkan hukuman bagi sumbang mahram daripada tempoh pemenjaraan tidak kurang daripada 6 tahun dan tidak lebih daripada 20 tahun kepada tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun. Fasal 22 bertujuan untuk meminda Seksyen 377CA Akta 574 untuk menaikkan hukuman bagi rogol yang menggunakan objek daripada tempoh pemenjaraan sehingga 20 tahun kepada tidak kurang daripada 5 tahun atau tidak lebih daripada 30 tahun. Fasal 23 bertujuan untuk meminda Seksyen 377E Akta 574
untuk menaikkan hukuman bagi menghasut kanak-kanak untuk melakukan perbuatan kelucahan yang melampau daripada tempoh pemenjaraan sehingga 5 tahun kepada tidak kurang daripada 3 tahun dan tidak lebih daripada 15 tahun. Pasal 24 bertujuan untuk memasukkan seksyen baru 411A ke dalam Akta 574 yang memperuntukkan bagi kesalahan baru menerima faedah yang diperoleh daripada aktiviti jenayah kumpulan jenayah terancang yang membawa penalti pemenjaraan bagi tempoh 6 tahun. Pasal 25 bertujuan untuk meminda Seksyen 426 untuk menaikkan penalti bagi khianat. Pasal 26 bertujuan untuk meminda Seksyen 427 untuk menaikkan penalti bagi khianat. Pasal 27 bertujuan untuk meminda Seksyen 428 untuk menaikkan penalti bagi khianat. Pasal 28 bertujuan untuk memotong Seksyen 429. Pasal 29 bertujuan untuk meminda Seksyen 430 untuk menaikkan penalti bagi khianat. Pasal 30 bertujuan untuk meminda Seksyen 430A untuk memperluaskan skop seksyen itu. Pasal 31 bertujuan untuk meminda Seksyen 435 untuk menaikkan penalti bagi khianat. Dan fasa terakhir sekali adalah Pasal 32 bertujuan untuk meminda Seksyen 436 untuk memperluaskan skop seksyen itu. Tuan dan Ketua, langkah untuk meminda kanun keseksaan adalah bagi memelihara keselamatan dan keamanan negara Malaysia yang dicintai ini. Para penjenayah tidak akan diizinkan bermaharaja lela di bumi Malaysia yang tercinta. Pindaan yang komprehensif ini berupaya membenteras jenayah terancang hingga ke akar umbinya sekiranya langkah tegas diambil oleh pihak polis. Tuan dan Ketua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Ada sesiapa yang menyokong? Datuk Yang di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih, Menteri.